Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Taib. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama sekali saya mengajak kita tingkatkan rasa syukur kita. Kerana kita sampai ke saat ini masih diberikan Allah rezeki untuk berada di atas landasan yang benar, iaitu atas agama fitrah. Ini nikmat Allah kepada kita. Kita dapat menghayati agama dengan melakukan segala bentuk amal ibadat yang menjadi hasil usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada dalam agama yang asli, dalam agama yang tulen. Kerana ada orang dapat agama tapi agama yang palsu, nama Islam tapi bukan Islam, nama Islam tapi isinya kosong. Ada ramai orang dapat macam tu di luar sana, dapat nama saja. Itu yang Nabi kata, sayati ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Akan tiba satu masa tidak tinggal Islam melainkan nama. Itu ada orang dapat nama Islam tapi isi kosong, tak ada penghayatan. Dan lebih lagi pula, ada setengah dapat Islam tapi Islam yang sudah lari daripada landasan, sudah menyeleweng, sudah berada jauh, terpinggir jauh, bukan lagi di atas landasan nama Islam. Kalau orang tanya Islam, Islam macam Syiah katakan, kalau orang tanya Syiah ni Islam ke? Kita kata dia Islam kerana dia pun mengaku dia Islam. Orang Syiah dia mengaku dia Islam, tapi Islam dia Islam yang sudah jatuh landasan. Kerana landasan dia tidak seperti landasan Nabi. Landasan dia lari. Kerana dalam dia punya landasan dia ialah perjalanan dia. Antara syarat Syiah ni, dia mesti ada satu perasaan benci kepada sahabat Nabi. Sebab itu Syah Waliullah Dahlawi, bila ditanya orang benci pada sahabat Nabi ni apa, maka Syah Waliullah Dahlawi kata dia bukan Islam. Liyaghidha bihumul kuffar, Allah sebut dalam Quran, supaya mereka ni dibenci oleh orang kafir. Sahabat-sahabat tak ada siapa nak benci. Kalau orang yang benci, maka dia bukan di atas landasan Nabi. Ada hari ni orang mempunyai kefahaman, dia benci sahabat, dia tak boleh dengar, terutama kalau nama Abu Bakar. Bagi dia ini pengkhianat. Omar seorang pengkhianat. Uthman, Aisyah lagilah, tuduhan yang tak sudah kepada Aisyah. Jadi kalau Islam yang mempunyai kefahaman benci sahabat, ini bukan di atas landasan nama saja, tapi sudah terbalik, sudah menyeleweng. Kerana Nabi kata apa? La tasubbu ashabi, Allah Allah fi ashabi, faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, waman abghadahum fabibughdhi ubghidhuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Allah, ingatkan Allah, takutkan Allah dalam urusan sahabat-sahabatku. Siapa yang kasih sahabat dengan kasih itu, kata Nabi, aku kasih dia. Siapa yang benci sahabat dengan kebencian dia itu, aku benci dia. Sebab itu dalam satu hadis lain Nabi kata, la tasubbu ashabi,
jangan mencela sahabatku. Jangan mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim aw qala nisfa mudda ahadihim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata baginda, jangan mencela sahabat-sahabatku. Ini baginda larang. Larangan baginda, ingat. Kalau kita langgar satu kesalahan, satu dosa, jadi ada mereka dia tak peduli larangan ini semua. Dia langgar semacamnya. Dan bahkan dia timbulkan satu perasaan yang disebarkan menyeluruh untuk timbul perasaan benci pada sahabat. Tuan-tuan, rugi dan rugi kalau siapa ada terselit dalam hati dia sedikit perasaan benci kepada mereka-mereka yang telah Allah terima, iaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum. Kerana Nabi kata, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, kalaulah seseorang kamu membelanjakan sebesar gunung Uhud emas, satu orang yang amat kaya, dia ada emas sebesar gunung Uhud, seikhlasnya dia belanja sikit demi sikit sampai habis, maka ganjarannya tak akan sekali-kali dapat melebihi daripada secupak gandum atau setengah cupak yang dibelanjakan oleh sahabat. Kita bagi segunung, sahabat bagi secupak aja. Fama adraka mudda ahadihim wala nasifah, tak dapat satu cupak atau setengah cupak tak dapat. Itu sahabat Nabi. Satu ketika sahabat ni, saya nak, sebelum saya pergi pada Nabi ni, kita kenal orang yang pernah mendapat bimbingan Nabi, dapat didikan Nabi, macam mana kehebatan mereka. Ada 3 orang sahabat yang berhubung baik, berkawan rapat. Satu nama dia Muaz bin Jabal, yang kedua nama dia Huzaifah bin Yaman, yang ketiga ialah satu sahabat, satu sahabat lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka ni 3 orang. Abu Zar, Huzaifah ibn Yaman, Muaz ibn Jabal. Kalau tak salah saya 3 orang ni. Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sayyidina Muaz ibn Jabal dan Huzaifah ibn Yaman. 3 orang sahabat. Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bagi 7,000 dinar dalam satu uncang, bagi pada seorang khadam. Dia kata, awak bawa uncang ini pergi kepada orang pertama, Abu Ubaidah ibn Jarrah, makam dia ada dekat Jordan. Bagi pada dia, beritahu dia ini pemberian khalifah, gunakan untuk keperluan kamu. Biasalah khalifah, dia nampak orang bawah dia mana yang perlu dia bagi, dia bagi. Gunakan untuk keperluan kamu. Dan dia berpesan kepada khadam ni, bila awak bagi, awak jangan terus balik, tunggu dan tengok apa mereka nak buat dengan duit yang mereka dapat sebanyak 7,000 dinar. Dia pun bawa, ketuk pintu rumah Abu Ubaidah bin Jarrah dan kata, ini adalah pemberian Khalifah Sayyidina Umar untuk tuan. Abu Ubaidah pun ambil 7,000 dinar, macam sekarang ni 500 ringgit. 7,000 dinar diberi. Abu Ubaidah ambil uncang, dia panggil khadam dia, awak datang, awak tengok rumah sana, awak tengok orang sana, sana. Maka dia suruh bagi. Tak sampai pun berapa masa, orang tu balik, duit dah habis, selesai. Maka khadam balik beritahu pada Sayyidina Umar,
tak sempat lama, melainkan semua telah diagihkan, tak masuk dalam, semua diagihkan. Padahal Sayyidina Umar bagi itu untuk dia, tapi sebab dia diajar, diasuh oleh Nabi untuk melihat kepentingan orang lain lebih lagi, maka keutamaan pada orang lain. Bagi pada sahabat yang kedua, Muaz bin Jabal, sama juga. Ini kisah cerita benar dalam hayatus sahabat. Bila dia dapat, belum sempat dia nak beri pada isteri dia, dia dah beritahu rumah sana, fulan sana, tolong agihkan. Dalam tu isteri minta sikit, maka dia campak apa yang balance kepada isteri dia. 7,000 dinar dia bagi pada isteri apa yang balance. Isteri ambil tengok ada 20 dinar. Daripada 7,000 dinar, 20 dinar isteri dapat. Lain semua balance orang. Kita kalau dapat, rumah kita pun tak cukup. Langsir saja dah berapa. Ni tak cukup, ni banyak ni. Tapi sahabat, siapa didik? Rasulullah. Satu ketika lagi Sayyidina Umar duduk dengan sahabat. Sayyidina Umar kata, taman nau, timbulkan satu angan-angan. Sayyidina Umar minta sahabat wujudkan satu perasaan angan-angan. Semua orang tunduk kepala berangan. Maka Sayyidina Umar angkat kepala, dia pun mengisyaratkan kepada satu orang sahabat, "Enta, apa angan-angan kamu?" Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kata, "Saya punya angan-angan, kalau rumah ini dipenuhi dengan perak daripada bawah sampai bumbung, perak banyak melimpah daripada dalam sampai keluar, saya akan belanjakan setiap satunya di jalan Allah." Ini kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Wah, hebat otak dia, begitu hebat. Umar tengok pula sahabat yang kedua, kerana mereka ni selalu rapat. Muaz bin Jabal, kawan ni kata perak, Muaz kata, "Saya kalau boleh rumah ini penuh dengan emas." Mahal lagi. Nak buat apa sebanyak itu emas? Kalau kamu ada emas satu rumah ni, apa nak buat? "Saya nak infak semua di jalan Allah. Saya nak belanjakan semua di jalan Allah." Akhirnya Sayyidina Umar tengok pada satu sahabat yang ketiga, Huzaifah ibn Yaman, yang diberi perintah untuk jaga nama-nama rahsia yang Nabi rahsiakan, nama munafik. Nabi tanya dia, "Apa engkau nak buat? Apa cita-cita kamu?" Maka dia kata, "Kalau boleh rumah ini dipenuhi dengan belian-belian batu-batu yawaqit yang mahal-mahal, lebih mahal jauh daripada perak, jauh daripada emas. Nak buat apa pula? Saya pun nak infak di jalan Allah." Itu otak mereka. Kemudian bila itulah jawapan, mereka pula tanya Sayyidina Umar, "Tuan bagaimana?" Umar pula ditanya, "Macam mana tuan punya cita-cita?" Umar kata, "Saya kalau boleh rumah ini penuh dengan manusia, kamu 3 orang ni je. Orang macam kamu je dalam rumah ni, penuh dalam rumah ni. Orang yang otak macam kamu 3 orang." Subhanallah. Ni anak didik siapa ni tuan-tuan? Ini Rasulullah. Orang yang pernah cermerlang. Bayangkan bagaimana kalau orang ni dikutuk, kalau orang ni dicela. Jadi, dan mereka ni tak mudah. Sebab tu Syiah ni kalau kita nak ajak, mari kita cari jalan penyelesaian. Kita duduk berbincang. Kenapa kita masih nak bersengketa? Saya baru balik daripada Yaman. Bulan 12 baru ni saya pergi ke Yaman. Saya duduk dalam satu hotel. Sementara nak balik Malaysia, maka hotel dia ada menyediakan TV parabola 700 channel. 700 channel. Tempat tekan satu macam-macam semua keluar. 700 channel.
Tapi yang saya tengok banyaknya, antara yang ada ialah channel-channel yang datang daripada Iran, daripada Iraq, daripada Lebanon. Ini semua Syiah. Dia punya guru-guru muda dia, tak lain lantang maki dia. Sebut sikit Abu Bakar, laknat terus. Sebut Omar, laknat lagi. Aisyah, laknat atas laknat. Nasib baik kita tak dapat Islam yang macam tu. Kalau ada siapa dapat Islam yang macam ini, memang jauh tergelincir jauh daripada landasan. Silap-silap terlepas keluar daripada landasan. Jadi tuan-tuan yang mulia, malam ini kita nak bincang bagaimana kita nak timbulkan satu perasaan cinta Nabi, cinta sahabat. Ini yang tulen. Cinta Nabi, cinta sahabat, cinta umat Islam. Bukan macam Syiah, dia suka bunuh orang. Kalau dekat Syria sekarang ni, bukan sengketa antara kerajaan dengan pembangkang, tapi sengketa antara Sunni dan Syiah. Orang Islam Sunni banyak dibunuh. Hanya tinggal kebangkitan Kurdish yang akan insya-Allah menjadi satu pusingan yang akan menjatuhkan balik dan membangunkan Sunni yang telah lama bertapak di bumi Syam. Mereka ni depan dia Yahudi, ini Sunni. Yahudi ni tak perlu, tak ada masalah bagi dia. Yang Sunni itu jadi mangsa. Sebab tu kalau dengar berita kata Amerika nak serang Iran, Israel nak hantam Iran, tu semua perbohongan, satu propaganda yang tak akan berlaku. Dan mereka ni kita cari penyelesaian. Duduk bincang. Kerana kalau kita bersengketa, musuh tepuk tangan, musuh ketawa, gembira tengok orang Islam sama Islam bergaduh. Tapi kalau tuan-tuan tengok balik, sengketa Sunni dengan Syiah ni bukan sesuatu yang baru dalam sejarah. Bermula daripada kematian Saidina Osman, bahkan Saidina Omar itu sendiri. Kematian Saidina Osman, Saidina Omar itu sendiri. Di mana kalau tuan-tuan tengok kematian Saidina Omar, Saidina Omar telah mati dibunuh oleh satu orang yang bernama Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' Fairuz yang telah membunuh Saidina Omar. Apa kedudukan Abu Lu'lu' ni? Di satu tempat dalam negara Iran, kerajaan dia buatkan satu bangunan yang tersegam indah dengan belanja yang besar untuk menjadi satu daripada tempat keramaian, tempat perhimpunan besar. Tuan-tuan boleh type dalam internet, tulis sana Abu Lu'lu'. Tuan-tuan akan tengok di sana satu pemandangan gambar bangunan yang dibuat tersegam besar, dan itu adalah satu simbolik. Dia sebenarnya bukan, tetapi dibuatkan besar. Ditulis dekat pintu luar, Buqa'ah Mubarakah, Abu Lu'lu' Fairuz alaihi salam. Siapa Abu Lu'lu' ni? Abu Lu'lu' ni lah pembunuh Saidina Omar. Orang yang bunuh Saidina Omar dijulang, diletak tinggi dengan dipanggil Baba Syuja'uddin, bapa keberanian agama. Bayangkan, zaman dulu lagi sengketa ni. Sebab itu jangan risaulah kalau sengketa ni berterusan sampai kiamat. Ini memang kehendak Allah. Allah punya kehendak. Kalau Allah buat dalam dunia ni ada Yahudinya, ada Nasaranya, dan ada berbagai-bagai lagi di dalam, itu kehendak Allah. Kerana Allah tak buat syurga saja untuk semua manusia, tapi di sana juga ada neraka. Cuma kita ni bersyukur kerana kita tak bersama dengan mereka. Kita tak berada dalam aliran kefahaman yang mana benci sahabat.
yang mencela sahabat. Kalau kita ada termasuk dalam fikiran kita, cepat-cepat kita bersihkan. Kalau tidak, rosak, habis, hidup kita tak ada makna. Kalau kita menjulang orang yang pernah Nabi sebut, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar, kalau ada orang selepas saya Nabi, Umar lah orangnya. Tiba-tiba pembunuh Umar itu diangkat sebagai tokoh besar, sebagai seorang yang dijulang hebat, dengan satu pembinaan bangunan yang dibelanjakan jutaan ringgit untuk seorang yang telah mengkhianati sehingga membunuh Sayyidina Umar. Abu Lu'lu' Fairuz diletak itu alaihi salam. Apa maksud itu? Sebab itu saya masih lagi dalam mukaddimah saya mengatakan, tuan-tuan, kita bersyukur banyak, terutama tuan-tuan duduk di UTM ini. Kalau tak jaga betul-betul, terutama kaum hawa perempuan, tak jaga akidah, tak jaga betul-betul pegangan, dan silap dengan pergaulan, silap dengan rakan kawan, terpengaruh dengan terpalit kepada kefahaman Syiah ini, habis. Sampai satu peringkat bukan kata sahabat, Nabi pun dia tak akan rasa dia Nabi yang layak. Sebenarnya bukan Muhammad itu sebenarnya Nabi, sebenarnya Ali yang layak. Dan Ali itu bukan hanya Ali, Ali itulah Tuhan, Allah itulah Ali, Ali itulah Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena berjaga-jaga. Ini kefahaman yang bahaya. Tak ada jalan yang kita boleh berbincang. Kita cari duduk bincang, ulama-ulama duduk berbincang, tak jadi. Kalau kita minta, boleh tak tolong jangan kutuk Abu Bakar, tolong jangan kutuk Umar, Osman, Ali, kutuk lain tak boleh, ni jangan. Dia kata tak boleh. Landasan dia macam tu. Kalau kita minta pada Kristian, jangan, boleh tak kamu cuba tolong jangan kata Isa anak Allah, ataupun Allah, Maryam isteri Allah, atau Allah, jangan kata, boleh tak? Mana boleh. Dasar dia, kita nak suruh dia tukar dasar dia, tak boleh. Jadi kalau dia minta kita, awak boleh tak tahan telinga, dengar, biar dia nak kata apa. Dia nak maki Abu Bakar ke Umar ke, lantaklah, asalkan dia jangan maki mak bapak kamu, sudah. Boleh? Tak boleh. Sebab itu kes ni berlarutan. Saya berpengalaman lama di Pakistan, tengok memang tak, ulama dia dibunuh, ulama Sunni dibunuh, sengketa yang tak sudah sampai kiamat. Ini kehendak Allah. Cuma saya nak mengajak malam ini, tuan-tuan, bersyukurlah kita dipilih daripada jumlah yang ramai untuk kita hadir dan dengar suatu perkara yang penting, iaitu bagaimana kita nak timbulkan rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kasih dan cinta kepada Rasulullah itu adalah syarat untuk kita mendapat keredaan Allah, syarat untuk kita dapat melangkah masuk ke syurga, syarat untuk kita dapat mengecapi nikmat syurga. Kerana Muhammad itulah yang menjadi satu syarat untuk kita. Kita mesti ada timbul rasa kasih, timbul rasa cinta. Kasih dan cinta kepada baginda ni perkara penting. Kerana kita tahu orang yang kita kasih, banyaklah sebutan nama dia di mulut kita. Siapa saja, apa yang dia suka, banyak disebut. Kalaulah kita dalam diri kita wujudnya rasa kasih pada baginda, dah tentu kita akan banyak berselawat. Dan orang yang banyak selawat, kata baginda, aqrabun nasu bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling hampir dengan saya di hari akhirat kelak ialah orang yang banyak berselawat kepada saya. Macam mana nak timbul rasa suka berselawat, suka sebut Nabi, cerita Nabi, kasih Nabi? Antara lain ialah kita kena mendalami dan mengenali siapa sebenarnya Muhammad ni, siapa syakhsiah dia itu. Kita perlu kenal siapa Muhammad.
Ini majlis-majlis begini. Sebab itu majlis Maulidir Rasul adalah satu majlis yang sangat penting, yang amat mendesak setiap kita mengadakannya, merayakannya, menjadikan satu perayaan sambutan dengan tujuan untuk kita kenal. Bila kita kenal, kita kasih, dan bila kasih akan datang hasil yang berbagai atas timbul perasaan kasih. Kerana sahabat-sahabat tuan-tuan, kalau kita bayangkan macam mana kasih mereka, tak terfikir kita. Sampai seorang daripada kalangan pembesar Quraisy, Suhail ibn Amr, seorang pembesar Quraisy, bila selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, dia balik mencerita pada kaum Quraisy, dia kata, aku tak pernah tengok seorang yang kasih kepada seseorang yang lebih kasihnya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tak pernah aku tengok, dia kata. Kalau bila Muhammad bercakap, semua orang dengan tenang tunduk, dengan beri kekusyukan perhatian. Bila dia ambil wuduk, tak ada air wuduk yang jatuh menitis, mereka akan sambut, ambil dan sapu ke muka mereka. Kalau Muhammad meludah tak akan jatuh, mereka akan ambil sapu pada muka mereka. Apabila dia mengarah sesuatu, belum sampai arahan selesai, mereka dah laksanakan. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, ikutan kepada Muhammad ni dia ada dua peringkat. Ikut Muhammad ni dia ada dua peringkat. Peringkat pertama dipanggil peringkat taat. Apa maksud taat? Bila suruh, buat. Bila ditegah, tinggal. Itu makna taat. Dan peringkat ini sebenarnya belum cukup memuaskan. Seorang bapa belum boleh rasa puas hati, belum cukup rasa berbangga dengan pencapaian anak bila suruh buat. Tapi kalau tak suruh, tak buat. Bila tegah, baru ditinggal. Lagi tak tegah, dia tak akan tinggal. Contohnya kita ada rumah. Rumah kita ni dengan kesibukan kita kadang-kadang berselerak. Kita tak sempat nak susun dengan kursi, dengan itu, dengan surat khabar, majalah. Kita kena minta tolong anak kita. Maka kita panggil, tolong susun, dia susun. Balik besok berselerak. Kenapa tak susun? Bapak tak suruh. Anak kena suruh. Kalau kat dapur pula, pinggan mangkuk, periuk semua berterabur, singki habis kotor. Anak perempuan dipanggil, tolong ibu bersihkan ni semua. Dia buat. Besok berselerak lagi, kenapa tak bersih? Ibu tak suruh. Dia kena suruh setiap hari. Tak suruh, dia tak buat. Ini makna perintah. Dan ada juga kalangan kita hari ini, dia kena suruh. Ini puak-puak yang mana dia kena ada nas. Dia sikit nas. Nas banyaklah. Ni nas, dia nak kena suruh. Tak ada nas, tak buat. Kalau katakan baca Yasin malam Jumaat, mana ada nas? Bersembang sorang-sorang, bersembang tepi jalan, duduk kedai kopi, ada nas? Tak ada pula. Kalau baca Yasin tak ada nas. Kalau tahlil, orang mati, kita baca tahlil, ada kita tak ada nas. Dia nak nas, kena perintah. Sedangkan dalam Riyadhus Salihin sendiri, Imam Asy-Syafi'i, seperti apa yang dinakalkan oleh Imam Nawawi, menyebut bahawa kata Imam Syafi'i, sunat Al-Quran dibaca secara khatam untuk orang yang dah mati. Dalam Riyadhus Salihin, bukan nak mati, bukan belum mati, dah mati. Dah mati dah, baca sekali khatam Quran, sunat kata Imam Syafi'i. Kalau kita nak kira, buat apa nak baca, dah mati. Imam Syafi'i, dia kata sunat baca. Tengok dalam syarah, rupanya patutlah dibaca. Kerana Al-Quran ni bila kita baca, rahmat Allah turun. Bila rahmat turun, dia akan meliputi yang hidup dan juga yang mati. Orang mati pun dia nakkan rahmat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, mal mayyitu illa kal ghariril mughawwith yantaziru da'watan min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha.
Kata Nabi, tidaklah orang yang mati dalam kubur melainkan seperti seorang yang sedang lemas minta pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Siapa nak tolong? Nabi kata anak dia. Lagi abang adik dia. Lagi sahabat handai dia. Tolong dengan apa? Tolong dengan berbagai-bagai. Antaranya dengan doa. Fa idza lahiqatu. Kalau datang doa-doa ini, maka dia akan rasa inilah lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk amalan-amalan macam ini, sebenarnya amalan mudah. Berzikir lepas solat. Oh, nak kena ada nas juga. Bukankah Nabi kata bertasbih subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali lebih baik pada dunia dan segala isinya? Bukankah Nabi kata ketika yang paling makbul di antaranya ialah selepas setiap solat fardu? Nas apa lagi nak? Tapi ada kumpulan dia nak nas. Tahlil nas, talqin nas, semua nas. Tak ada nas tak nak. Baik. Ini kumpulan yang mana belum cukup hebat. Kalau tahap ini pencapaian satu orang belum membanggakan. Kerana sahabat Nabi bukan tahap ini. Bukan tahap nak tunggu nas. Sahabat Nabi buat ada benda dia buat tanpa nas. Dia tak rujuk pada Nabi pun, dia tak beritahu Nabi pun. Pandai-pandai je dia buat. Kalau nak tunggu nas, dia bukan jenis orang yang tunggu nas. Itu sahabat Nabi. Seperti Abdullah bin Zubair, cerita memang jelas benar dalam kitab Hayatus Sahabah bila menceritakan Abdullah bin Zubair minum darah bekam Nabi. Nabi bekam, Nabi bagi dia darah. Nabi kata pergi tanam. Warih, tanam. Sorok, mana tanam. Dia pergi satu tempat, dia tengok depan, kanan, kiri, belakang, depan, belakang, kiri, kanan semua tak ada siapa, dia pun tanam. Tapi bukan dalam tanah, dalam perut dia ambil minum. Nabi tak pernah ajar, Nabi tak pernah didik, Nabi tak pernah asuh pun macam tu. Tapi dia minum darah Nabi. Minum darah Nabi. Siapa suruh? Tak ada siapa suruh. Kenapa kamu minum? Kalau kita fikirkan, zaman Nabi. Dan dia bukan nak mencari sesuatu supaya dia dikenal, dihormati atau disanjungi ataupun ada satu penghormatan. Tidak. Dia minum. Kalau Nabi tak tanya, dia tak akan beritahu sama sekali. Tapi kerana Allah nak kita tahu, Allah nak bongkarkan cerita ini, Allah buatkan Nabi bertanya. Nabi tanya, awak dah tanam? Dia kata dah. Di mana? Di tempat orang tak nampak. Memang jurus kepada apa yang disuruh. Maka Nabi tanya lagi, la'allaka syarib, mungkin awak dah minum? Maka dia pun mengaku, ya saya dah minum. Ini tahap yang bukan tahap suruh. Kalau tahap suruh ni tuan-tuan, ada kala sahabat tak buat pun apa Nabi suruh. Ada mereka Nabi suruh buat tak buat. Contohnya dalam perjanjian Hudaibiyah, apabila berlaku perjanjian, Sayyidina Ali sebagai katib penulis, maka tulis, baginda kata Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy tepuk meja, kata, tak nak, tak setuju. Dia kata, kami tak tahu siapa Ar-Rahman ini. Kami tak nak dengan nama Ar-Rahman. Tulis Bismikallahumma. Ali kata, Rasulullah kata, Ali padam. Ali pun padam, tulis Bismikallahumma. Betul lagi, Nabi kata tulis, ini perjanjian Nabi buat untuk dengan Quraisy. Tulis daripada Muhammad Rasulullah. Bila kata Muhammad Rasulullah, dia bantah lagi, tak nak, tak setuju. Engkau bukan Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Bila kata pada Ali, Ali padam. Ali kata, wallahi la amha. Demi Allah saya tak nak padam. Bagi dia suruh padam, tak nak padam. Bagi dia suruh tak nak buat. Kerana bagi dia tak boleh dusta lagi. Ini memang dah sejelasnya Muhammad Rasulullah. Apa nak padam lagi? Baginda tak boleh baca. Baginda minta Ali tunjuk kat mana tadi. Ali tunjuk, baginda padam. Dan sekarang baginda kita Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Ali tulis.
Baginda kata, inni Rasulullah wa in kadzabuni, saya Rasulullah, kalau pun mereka dustakan saya. Mana situ Ali tak patuh. Tapi tak patuh bukan makna lawan, tapi kerana dia tak sanggup nak terus tunduk. Tapi baginda dengan hikmah yang Allah didik dan ajar baginda untuk pergi pada lebih besar lagi. Kerana dalam perjanjian Hudaibiyah memang segala syarat peraturan perjanjian yang dibuat tidak ada satu memihak kepada Rasulullah. Semuanya lebih berat kepada Quraisy. Tapi baginda tahu Allah tak suruh baginda buat sesuatu. Ada hikmah dia. Baginda bersetuju satu demi satu sampai batalkan perjalanan. Makna kena tahallul setelah mereka dalam ihram ni. Kena tahallul keluar. Tak jadi masuk Mekah, patah balik. Sampai mereka jadi muram. Sampai Sayyidina Umar pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, tanya, Rasulullah ke ni? Sampai macam tu dia kata, Rasulullah ke? Kenapa kita nak mengalah habis ni? Tapi Abu Bakar muka dia tenang, kerana dia tahu Nabi tak buat sesuatu melainkan wahyu Allah. Kerana dalam perjanjian yang pentingnya ialah 10 tahun genjatan senjata. Itu yang amat besar. Kerana selepas ini tak ada perang. Kita sabar sekejap, tahun ini tahun depan kita masuk bebas. Bila kita dah masuk bebas, kita dah boleh kuasai balik dengan tak mengambil masa yang lama dan tidak perlu lagi pertumpahan darah. Maka Mekah jatuh dan kembali ke pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya sikit sabar. Baginda arahkan sahabat untuk cukur. Baginda beritahu mereka untuk cukur, tak ada satu pun dengar. Baginda masuk kemah, agak baginda rasa tertekan. Sahabat macam ni tak dengar ni. Maka kebetulan isteri yang dalam rombongan itu, yang giliran ketika itu ialah Ummu Salamah. Dia mengadu pada isteri dia macam mana sahabat-sahabat tak patuh. Kata Ummu Salamah, tak payah masalah. Panggil satu orang cukur kepala baginda dulu. Bila panggil satu orang cukur kepala baginda je, sekejap tengoklah, habis semua akan cukur kepala mereka masing-masing. Bukan mereka menolak, tidak. Mereka sedang berada dalam tahap yang mengelirukan, yang mereka tak faham sebenarnya apa yang akan berlaku. Kerana tunduknya baginda kepada perjanjian tadi. Rupanya satu kemenangan. Memang pun Allah turunkan ayat inna fatahna laka fatham mubina. Tuan-tuan yang mulia, itu pencapaian yang kita kata taat. Jangan kita duduk di situ. Nak kena suruh dulu, jangan. Zaman sekarang ni bukan kita nak kena tunggu arahan. Kita kena melangkah naik satu lagi. Itu dipanggil adab. Dan itulah sahabat-sahabat Nabi. Apa adab, tuan-tuan? Adab ni dia memahami. Macam seorang anak, dia faham bapa dia apa dia nak. Rumah yang bersih, yang cantik, selesa. Sebelum bapa sampai dia dah kemas dah. Anak perempuan dia tahu apa ibu dia nak. Hidangkan masakan, bersihkan dapur, singki semua dia buat sebelum sampai. Dan ini cukup memuaskan. Dan itulah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum yang telah memberikan kepuasan buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda, tuan-tuan, bukan orang yang kita rasa atau kita faham. Dia bukan seperti mana hari ini orang labelkan Muhammad ni berbagai-bagai. Berbagai-bagai kedudukan disebut Muhammad. Ada yang mengatakan Muhammad adalah pemimpin negara. Muhammad adalah ketua tentera. Muhammad adalah pakar itu, ini, ekonomi dan sebagainya. Berbagai-bagai jawatan. Sampai ada orang kata Muhammad ini, dia nak sebut raja, dia tak sebut. Maka dia sebut presiden. Muhammad adalah presiden Madinah. Madinah tu satu republik, maka Muhammad lah presiden dia. Sampai ke situ mereka nak letakkan Muhammad. Sebenarnya ini semua masih belum menepati. Masih sumbang, belum tepat seperti mana kedudukan yang sebenarnya. Siapa Muhammad? Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ada mereka yang boleh duduk standing, ada mereka yang boleh duduk setahap yang sama. Tidak ada dan tidak ada. Dialah satu yang tunggal. Bila sebut Muhammad Rasulullah, dialah satu-satunya manusia
yang tertinggi yang Allah kata walaka wa rafa'na dzikrak, kami angkat nama engkau. Nama yang satu-satu nama yang diletak berdampingan dengan nama Allah. Bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada nama lain boleh duduk di sana. Bukan kerana Muhammad, sebab nama Muhammad. Bukan mesti Muhammad ini, Muhammad lain pun boleh. Ada orang beranggapan begitu. Dia kata tak kerana kebetulan nama dia Muhammad, kalau orang lain pun boleh jadi. Tidak, tidak dan tidak. Satu orang yang satu. Inilah satunya manusia yang Allah pilih. Memang terpilih sangat, terhebat sangat orang yang bernama Muhammad ini. Bayangkan kedudukan dia. Untuk kedatangan Muhammad, ada orang hari ini berkata untuk mengenali Muhammad cukup dengan kita mulakan tarikh pengenalan daripada usia kenabian dan kerasulan dia. Ambil usia 40, kenal, belajar, cuba tahu siapa dia. Apa yang berlaku daripada mula 40 sampailah tamat kenabian dia. Rasul dia dengan kewafatan baginda 23 tahun. Apakah itu benar? Sebenarnya itu masih belum tepat. Muhammad ini kita kena kenal jauh lebih awal lagi. Bukan usia 40, usia 35 yang pernah dia menyelesaikan masalah yang berlaku, satu pergeletan, satu perbalahan, satu permusuhan besar dalam peletakan Hajar al-Aswad. Muhammadlah yang menyelesaikan. Kalau tidak, satu sengketa besar. Orang Arab ni dia memang kuat dan mudah bergaduh. Dia memang mudah bergaduh. Sebab itu dunia hari ni kalau Arab selesai, dunia selesai. Arab bersengketa, dunia sampai bila pun tak selesai. Memang Arab dia punya tabiat dia panas. Dia kuat bergaduh, cuma lebih dia sikit cepat berdamai. Bukan macam kita, lambat bergaduh, tapi dendam dia lama tak damai. Sampai ke anak cucu berdendam. Buruk lagi kita ni. Taib Arab, baginda selesaikan masalah perletakan Hajar al-Aswad umur 35. Masa tu dah diterima dah. Radhina bil amin. Antara apa yang mereka sebut, kami redha dengan Muhammad al-Amin. Sebelum tu lagi, kalau kita rujuk lagi ke belakang, umur 25, di mana berlakunya pertemuan jodoh baginda dengan wanita mulia, wanita yang terhormat, yang ramai orang nakkan dia, tetapi dia begitu terpikat kepada Muhammad dan dia telah meminang Muhammad, dan Muhammad telah hidup dengan dia dengan satu suasana hidup yang cukup harmoni. Tuan-tuan yang mulia, nikmat hidup sebenarnya ialah hubungan suami isteri yang saling faham memahami, yang saling wujud kasih sayang. Inilah nikmat hidup. Tak ada makna kita dapat isteri cantik tapi dia tak kasihkan kita. Cantik tapi dia tak taat kita. Kita pula jadi kuli dia. Kaya bukan main, tapi dia langsung tak peduli kita. Bahawa banyak isteri yang tak tahu nilai suami. Ada satu kawan dia beritahu kat saya, dia kata, Ustaz, mak dia dengar mak dia panggil kat bapak dia lembu. Kata, macam mana bapak mak kau kata? Bapak balik bunyi kereta. Mak kata, tu lembu balik dah. Anak tanya, lembu mana mak? Bapak kau tu lah. Lembu dia panggil. Tuan-tuan bayangkan kalau dapat hidup isteri yang panggil suami lembu. Panggil lembu ke, kebau ke, kambing ke, atau lagi kasar. Atau isteri dapat suami yang tak tahu harga isteri. Isteri dapat suami cantik, tapi suaminya cantik pada rupa je, tak cantik pada perangai. Ada isteri dapat suami kaya, kaya pada harta tapi tak kaya pada akhlak, tak kaya pada jiwa. Jadi nak dapat kesempurnaan suami isteri ini, kita kena tengok pada Rasulullah. Rasulullah telah dapat isteri yang sangat baik, hebat, dan isteri pula dapat suami yang sangat hebat. Pasangan yang cukup
menjiwai antara satu dengan lain. Sebab itu bayangkan tuan-tuan, kenapa Nabi tak kahwin lain daripada Khadijah sehingga berlalu usia 25 tahun. Usia baginda kahwin 25. Sampai 25 tahun kemudiannya Khadijah meninggal. Baru datang isteri-isteri yang selepas itu. Kenapa? Kerana bahagia, kerana muhibbah hubungan ini. Ini yang kita nak tuan-tuan. Setiap suami nakkan isteri yang jiwanya seperti Khadijah. Setiap isteri nakkan jiwanya seperti Muhammad. Tak dapat semua pun, tempias dia pun dah cukup dah. Suami yang boleh ada rasa kasih, bukan kasih hanya nafsu saja, kasih hidup, berfikir untuk kebaikan isteri. Dalam masalah solat, dia nasihat, ajak solat sama-sama. Bukan solat sama-sama makna sembahyang kat rumah tak pergi masjid. Tak, dia pergi masjid, isteri solat di rumah. Jadi isteri nakkan manusia yang Muhammadi ni, yang tahu harga, bukan tahu kerja, silap sikit tampar, pukul. Sengaja sepak. Suami dia boleh sepak isteri dia. Kaki orang kata pijak rumput pun mati, boleh sepak isteri. Bukan kata suami, ada juga isteri yang sepak suami pun ada. Satu orang jiran saya, dia balik rumah sekali, isteri hempapkan beg. Abang balik, jangan balik rumah dah. Isteri halau dia. Ingat, suami halau isteri, isteri halau suami. Apa makna hidup tuan-tuan? Kita nak kebahagiaan. Sebab itu pertemuan jodoh Rasulullah dengan Khadijah ini satu yang cukup bermakna. Ini yang kita nak doa minta Allah, bagikan suami, bagikan isteri yang mempunyai. Ini apa cara dia? Itulah kita nak, iman kita, amal kita dan berbagai lagi. Dalam tajuk yang lebih luas kita nak berkatakan, tapi itulah kebahagiaan. Sehingga kalau kita tengok Khadijah dah wafat, masih menjadi kenangan yang tak henti. Rasulullah masih sebut lagi Khadijah. Rasulullah masih sebut Khadijah. Ingat Khadijah. Orang laki-laki ni kalau nak kira dengan perempuan, orang perempuan lebih jujur. Kalau suami dia mati, dia merela hidup sebagai janda. Kadang-kadang bodoh juga pun. Muda lagi kahwinlah lain. Bukan tak ada orang nak dekat dia, tapi dia takut janji dengan suami sehidup semati. Dia mati dulu, aku pun kena hidup tunggu sampai mati. Tak kahwin. Kahwinlah. Kalau ada jodoh, ada rezeki, kahwin. Bukan satu khianat. Walaupun pernah berjanji, tak kiralah hitam putih, ada stamp semua cukup, kata nak hidup semati, tak nak kahwin. Kahwin. Itu janji yang tak wajib dipatuhi. Tapi tuan-tuan yang mulia, perempuan sebenarnya memang dia lebih jujur. Orang laki-laki dia kurang sikit. Kerana kalau isteri mati, dia lain dah, otak dia lain dah. Tak mati pun macam-macam ragam otak dia, tambah mati. Allah, itu tua-tua pun macam itulah. Ini laki-laki. Tapi tak sama dengan Rasulullah. Rasulullah Khadijah wafat, masih banyak perkara yang baginda tak lupa dengan Khadijah. Itu umur 25. Kisah panjang, sejarah panjang. Kita undur lagi ke belakang, umur 10 tahun. Baginda dibawa oleh bapa saudara baginda pergi ke satu perniagaan ke Syam, sehingga seorang pendeta Nasara menasihatkan supaya cepat bawa balik. Kerana tanpa diketahui oleh Yahudi yang ketika itu ada di Syam, kalau mereka mengetahui, Muhammad akan menjadi mangsa mereka. Kita balik lagi, undur lagi, usia baginda 6 tahun, kewafatan ibu. Ibu baginda wafat. Tuan-tuan yang mulia, kenapa ibu baginda wafat? Tak boleh ke Allah nak menghidupkan? Yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Ini kekasih dia, Muhammad ni kekasih dia. Tak boleh ke Allah jadikan kekasih dia mempunyai ibu yang lanjut usia dia? Sampai anak ni, sampai ibu ini dia boleh tengok anak dia membesar depan mata dia. Sampai anak ni bertemu jodoh, dia juga dapat rasa menimbang cucu. Tapi tidak, ibu meninggal.
dalam perjalanan pergi ziarah ke Madinah meninggal di setempat Abwa. Ibu baginda meninggal. Cuma soalan dia, kalau tanya ibu baginda kat mana? Syurga ke neraka? Jangan kita salah faham nanti. Ada hadis-hadis yang menceritakan ibu baginda. Dalam satu hadis, bila mana baginda minta nak menziarahi ibu, Allah benarkan. Minta nak doakan untuk ibu, Allah tak benarkan. Maka Nabi menangis. Hadis. Maka orang mengatakan ibu baginda dalam neraka. Bapa Nabi pun tanya bapa Nabi di mana? Nabi pernah kata, inna abi wa abaka finnar. Bapa saya dan bapa kamu dalam neraka. Dengan hadis yang macam ini, orang buat satu keputusan, terima pakai hadis, mengatakan mak dan bapa Nabi dalam neraka. Dan pegangan ini bukan pegangan orang bawah-bawahan. Dah lama ada mereka yang pernah mempunyai kefahaman ini. Tapi bila dilihat apa penghujung akibat mereka yang ada kefahaman ini, Allah balas di dunia lagi. Ada satu ulama, saya tak sebut nama dia, mati dia macam terbakar, hitam macam terbakar. Antara apa salah dia ialah dia begitu sangat berpegang kata mak dan bapa Nabi dalam neraka. Tuan-tuan yang mulia, kita nak kata mak dan bapa Nabi ni di mana? Kalau dengan ikut hadis ada. Tapi hadis itu pun bukanlah hadis sekuat mana, bukan sekukuh mana, cuma ada. Daripada tak ada langsung, dia kata ada hadis. Dia tak tengok hadis tu kekuatan hadis. Hadis ni tengok dia punya kekuatan dia. Kalau sekadar ada tapi sekukuh mana yang patut tak ada, masih belum cukup. Jadi hadis kata masuk neraka. Jadi ada orang dalam ketawa, dia kata mak Nabi, bapa Nabi masuk neraka. Besok dia ulang lagi cerita, pergi masjid lain cerita lagi, bapa Nabi, mak Nabi dalam neraka. Jadi kalau kita, orang tanya kita baliklah, kalau engkau macam mana pegangan kamu dengan mak dan bapa kamu, sanggup tak kamu kata mak saya memang neraka, tak pernah tutup kepala langsung, bapa dulu dengan kain gulung ya sembahyang pun tidak, neraka? Tak. Saya ada satu kawan India, bapa dia Hindu, mati, dia ajak saya baca Yasin. Dia suruh saya baca Yasin kat bapak dia Hindu supaya bapak dia masuk syurga, dia kata. Dia pun nak Hindu, dia pun nak bapak dia masuk syurga. Kalau dia nak bapak masuk syurga, kenapa kau tak nak bapak Nabi dalam syurga? Bapak Nabi di mana sebenarnya? La ilaha illallah. Kita tuan-tuan, sebab itu bila hadis datang, banyak hari ni kitab-kitab hadis, ada orang baru 2-3 hari dapat kesedaran agama, dengan sebab pengajian-pengajian dia pun mula belajar. Kitab awal dia mula belajar kitab Bukhari. Baru mengaji dah Bukhari dah. Dia tak pandang kitab-kitab bawah ni. Kitab apa Muniyatul Musalli ke Faridatul Faridah ke, tak ada. Bukhari terus. Sedangkan tahap dia bawah daripada tadika tu, dia baca PhD punya. Otak budak nak belagak macam orang yang dah tahap pengajian tinggi. Bahasa Arab sepatah pun tak tahu, fa'il maf'ul pun tak tahu, tapi baca Bukhari. Dia kata ni dalam hadis. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita tengok, memang kalau Nabi cakap, sebab itu dalam ilmu Al-Quran dia ada satu tajuk yang disebut di sana bahawa tidak ada laisa hunaka iskal, tidak ada perkara yang muskil, tidak ada perkara yang berbalahan ataupun bertentangan, i'tiraf, benda yang berlawanan. Dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang bertentangan satu dengan lain.
Tidak ada ayat yang bersalahan. Kalau ada, kamu belum selesai pengajian. Memang ada, tapi tak ada. Dia ada satu bab khas untuk nak diberitahu bahawa tak ada bertentangan. Macam tu juga dengan hadis. Hadis Nabi, macam contohnya dalam masalah wudu. Ada hadis menyatakan sentuh kemaluan batal wudu. Ada satu hadis menyatakan kemaluan adalah satu daripada seperti anggota-anggota lain. Macam batang hidung, telinga, cuba sentuh, tak batal. Benda tu bergayut macam tu juga, tak batal pun. Maka ada mazhab tak batal. Sentuh kemaluan tak batal. Ini kata batal, ni tak batal. Siapa yang kata? Dua-dua kata Nabi. Kalau kita tak cukup pengetahuan, kita kata Nabi ni macam mana ni? Akhirnya kita akan jadi golongan anti hadis. Habis dia tolak hadis. Dia pakai Quran je. Golongan anti hadis pakai Quran. Sebenarnya Quran pun dia tak pakai. Kerana dalam Quran Allah kata wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Quran beritahu apa yang Nabi dah bawa datang pada kamu. Nabi dah bawa datang sama ada berbentuk perkataannya, perbuatannya, ikrarnya, terimalah. Tapi golongan anti hadis, Quran pun dia tak pakai. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalaupun Nabi kata dalam neraka bapa dan mak Nabi, kita tengok kerana ini bidang yang telah diceburi oleh ulama-ulama silam. Mereka dah masuk dalam lapangan ini, mereka buat kajian, mereka buat penelitian, cari nas-nas. Di sana ada satu ayat yang menyebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami mengutuskan nabi kepada mereka, rasul kepada mereka. Ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi. Mungkin ulama kata hadis ini di ketika mana masa itu belum ayat ini diturunkan. Masa itu belum ayat ini diturunkan. Apapun kedudukan Al-Quran lebih kukuh menjadi sandaran dan pegangan untuk kita meletakkan di mana bapa Nabi dan mak Nabi. Sebab itu bagi kita orang yang awam, untuk memudahkan kefahaman kita, jangan kita cari bahan-bahan yang belum lagi dimasak, yang belum lagi disiapkan, masih mentah. Jangan cari bahan-bahan mentah, jangan. Nak cari apa? Bahan yang sudah masak, yang sudah siap. Maknanya kalau hadis-hadis, apa-apa hukum, kita jangan baca daripada satu hadis kita jadikan pegangan terus. Kita tengok apa yang ulama telah siapkan, dia punya menu dia, masakan dia. Maka kalau dalam bab hadis, ya, dalam bab hukum, contohnya kalau perkara berkaitan dengan fiqh, balik kepada ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh. Walaupun di sana ada hadis, tapi ulama dah kupas, impunkan satu masail dalam kitab fiqh. Maka tanya fiqh. Dalam mazhab Syafi'i, sentuh kemaluan batal tak? Fiqh kata batal. Mazhab Syafi'i. Maka kalau satu orang kata saya jumpa hadis yang lebih sahih, kata tak batal, awak tak sehebat Imam Syafi'i. Dia telah kata batal. Kalau dia telah kata batal, dengan kehebatan dia, keputusan dia kita pakai, bukan kamu yang tak tahu keputusan. Macam tu ya dengan masalah tauhid, akidah, kepercayaan mak dan bapa Nabi di mana? Ini soal akidah, bukan hadis kamu, tapi apa yang telah disiapkan, menu dia telah masak siap, iaitu kitab tauhid. Dan tauhid kita ialah akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah. Apa tanya mazhab Asy'ari, tolong tunjukkan kami dalam kitab mazhab Asy'ari, di manakah tempat letaknya ibu dan bapa Nabi, syurga atau neraka? Maka Imam mazhab Asy'ari yang menjadi pegangan mazhab di negara kita mengatakan di sana mak dan bapa Nabi najian, masuk syurga. Susah sangat ke nak terima? Susah sangat nak terima, nak sebut mak dan bapa Nabi dalam neraka, dalam syurga. Susah. Apa masalahnya? Kamu ni anti siapa? Kamu ni musuh dengan siapa?
Sedangkan ulama kata mak dan bapa Nabi dalam syurga. Siapa pegangan? Jumhur ulama. Satu akidah yang telah lama ratusan tahun. Tiba-tiba kamu nak berdegil dengan kata hadis tadi? Kamu siapa? Mengaji tinggi mana? Sehebat mana? Tolonglah faham. Ambil apa yang telah disiapkan ulama. Jangan nak timbulkan suatu yang boleh membawa kekeliruan dalam masyarakat. Nanti masyarakat mula keliru. Orang dulu semua kita dengar kata mak Nabi dalam syurga, bapa Nabi dalam syurga. Tiba-tiba datang si mangkuk ni, dia kata dalam neraka pula. Bukan sekali dua, tiga kali dia ulang situ je. Allahu Akbar. Apa dia nak? Taib. Itu masalah mak dan bapa Nabi. Umur baru 6 tahun. Ini baru sampai 6 tahun. Saya kena turun lagi sikit. Umur 4 tahun. Nak tengok tak umur 4 tahun? Kena tengok umur 4 tahun. Apa berlaku umur 4 tahun? Pembedahan dada. Dia panggil syakus sadar. Pembedahan dada. Apakah ada sesuatu pengajaran, satu yang mempunyai maksud, yang tersiratlah katakan. Kalau kita tak nampak zahir, dia tak nampak. Adakah tidak? Tentu ada, bukan kosong. Ada pembedahan dada. Baginda melalui beberapa proses pembedahan dada. Antaranya ketika Isra' dan Mi'raj, dibedahkan dada. Dan ketika usia 4 tahun, dada baginda dibedah. Dan itu yang membuatkan Halimah bila tengok muka agak pucat baginda, dia rasa takut, bimbang, cepat-cepat dia serahkan balik baginda kepada ibu baginda. Kita turun lagi kelahiran baginda. Kalau orang kata buat apa nak sambut kelahiran baginda? Buat apa nak sebut kelahiran baginda? Dah lahir, dah wafat pun. La ilaha illallah. Kalau tak nak sebut, takkan Allah buatkan surah Al-Fil dalam Quran tu kosong. Kamu baca surah Al-Fil, apa cerita di situ? Bukan cerita gajah tu sebenarnya. Cerita situ yang Allah nak ialah terjadinya satu peristiwa yang menggegar suasana kelahirannya, lahirnya seorang manusia agung. Itu Muhammad. Kerana gajah ni tuan-tuan bukan senang. Tuan-tuan pergi cari negara Arab, mana ada gajah? Saudi tak ada gajah. Yaman tak ada gajah. Gajah tak ada. Gajah mana boleh hidup padang pasir? Gajah ni hidup hutan, berpaya. Padang pasir tak boleh. Mana datang gajah? Rupanya Abrahah bawa masuk. Daripada mana? Daripada Ethiopia. Bawa masuk senang ke tuan-tuan? Laut Merah. Bukan senang. Bawa masuk dengan apa cara? Bukan seekor, ribuan gajah. Satu usaha yang gigih, bersungguh dibuat oleh Abrahah. Rupa-rupanya Allah nak tunjuk itu kelahiran manusia Muhammad ini. Bahkan detik kelahiran baginda, antara apa yang disebut satu api besar yang telah dinyalakan. Satu api besar yang telah dinyalakan. Di zaman mana? Dalam kitab saya ni disebut api ni telah menyala daripada semenjak zaman Nabi Musa lagi. Api ini menyala semenjak zaman Nabi Musa lagi. Sampai zaman Nabi Musa, berapa ribu tahun api menyala. Jadi sampai bila? Sampai kelahiran baginda, detik lahir terpadam terus api ini. Oi, lama macam tu api tadi boleh terpadam dalam satu ketika yang cukup mudah. Ini bukan satu yang kita kata biasa. Jadi kalau orang kata nak ambil usia 40, ni api terpadam, ini bukan satu cerita yang direka-reka, yang dibuat-buat. Ini memang cerita benar. Api yang telah terpadam daripada lama. Dalam kitab saya yang saya ada dekat saya ni, dia menyebut bahawa api ini telah dinyalakan semenjak daripada zaman Nabi Musa. Allahu Akbar. Kalau begitulah kedudukan Muhammad ini, subhanallah, dia bukan seperti orang yang kita sangka. Dia bukan seperti orang yang kita faham.
dia seorang yang sangat hebat dan sangat hebat. Api terpadam. Dan lebih hebat lagi tuan-tuan, berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Di keliling Kaabah ni ada 360 berhala. Seolah-olah dia memberitahu setiap satu berhala satu hari punya amalan. 360 hari keliling Kaabah. Tiba-tiba berhala itu pada besoknya, tanpa gerak gempa, tanpa apa-apa ribut, tumbang, menyembah bumi, patah habis, berkecai, seperti apa yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia pernah ketuk berhala, dia ketuk habis semua, tapi dia bijak, dia biarkan yang besar, dia gantungkan kapak kepada yang besar. Bila mereka balik, mereka masuk nak ibadat, terkejut mereka tengok yang kecil semua berkecai, yang besar terfikir takkan yang besar ni mengamuk naik angin semacam apa hal. Tapi mereka tak terfikir dia tak mungkin. Siapa buat kerja? Mereka panggil Ibrahim. Bila panggil Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim jawab mudah. Bila ditanya pada mereka, siapa buat? Maka Nabi Ibrahim kata, tu yang besar tu. Bal fa'alahu kabiruhum, tu yang besar tu buat. Bila ditunjuk yang besar tu, mereka lagi naik pening. Macam mana yang besar ni boleh mengamuk? Maka disitulah baru mereka terfikir apa yang mereka sembah sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kejadian berlaku di ketika kelahiran baginda. Dan lebih lagi saya nak sebut di sini, di mana kalau kita nak kata tentang Muhammad ini, kita nak nilailah berapa harga Muhammad. Harga diri Muhammad ni berapa mahal. Kita nak tanya pada dunia, berapa harga Muhammad? Allah, boleh tak dunia bayar kepada Allah sejumlah bayaran harga untuk Muhammad? Allahu Akbar tuan-tuan. Muhammad ni orang yang tak dapat dinilaikan dengan dunia dan segala isinya. Kita ni orang boleh beli, tambah setengah tu dengan 500 dia beli habis. Jadi kelabu kat situ je. Padahal dah 50 tahun hidup dah, dapat 500 jadi kelabu. Tuan-tuan yang mulia, cerita tentang nilai Muhammad. Dan cerita ni saya ada hadis. Hadis dia tuan-tuan, hadis ni dalam Bukhari ada, dan dalam kitab dinakalkan oleh Imam Syamsuddin Al-Jazari dalam kitab dia Urfut Ta'rif bil Maulidil Syarif, iaitu cerita Sayyidina Abbas dalam dia bermimpi melihat abang dia. Melihat abang dia, Abu Lahab. Apakah keadaan yang sedang dilalui oleh Abu Lahab? Bila ditanya, ma haluka, ini tanya adik kepada abang, ma haluka, maka abang memberi jawapan dengan mengeluh, dengan mengesal, dengan berbagai-bagai penderitaan. Dia kata finnar, saya dalam neraka, dia kata. Abu Lahab dalam neraka. Satu keluhan, satu keadaan yang amat dahsyat. Tuan-tuan yang mulia, untuk ini kehendak Allah. Kalau tuan-tuan tengok, Allah punya kehendak ni satu perkara yang kita tak boleh tanya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita tak boleh tanya Allah, kenapa engkau buat? Itu bukan soalan yang kita boleh kemukakan. Bapak kita pun kadang-kadang kita tak boleh tanya, ni kenapa bapak balik lambat malam ni?
Kesian kat mak tidur lama dah, tunggu bapak malam Jumaat pula tu. Hujan kan tadi lebat. Bapak bagi tempeling kat anak nanti. Kau pandai-pandai nak tanya aku bapak pun tak ada tanya tau. Ini kita nak tanya Allah. Tak. Hak Allah. Semuanya hak dia. Jadi untuk Allah datangkan Muhammad ini. Muhammad ni bawa apa tuan-tuan? Dia bawa satu atur cara hidup. Baginda ni dia bawa satu atur cara hidup yang mengajar kita daripada lahir sampai mati. Untuk dijanjikan dengan atur cara ini, kalau kita lulus berjaya, dia bagikan kita kelepasan. Pertama, masuk kubur, dia bagi kita kubur tu sebagai taman syurga. Pergi mahsyar, diberi kita tempat perlindungan, tempat kita duduk berlindung daripada kepanasan mahsyar. Di sirat diberi kita laluan sepantas kilat, dan syurga diberi kita nikmat sampai yang paling besar sekali, dapat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk laluan ini, dia tak bagi kita free. Tonton tengok orang yang belajar tinggi-tinggi dengan gaji besar-besar, tanya dapat free ke? Yang PhD apa semua free ke mengaji? Oi, pinjaman sana, pinjaman sini, kos sana, kos sini, baru boleh dapat. Itu hanya sampai pencen. Pencen dah tak laku lah. Habis dah. Masuk kubur, segala sertifikat semua tak boleh bawa sekali. Habis. Tapi untuk dapat syurga sampai tengok, apakah dengan goyang kaki, dengan ikut arus apa saja dunia suka, seronok, berpoya-poya, hiburan, kita pun seronok, adakah itu? Ataupun berbagai-bagai rintangan. Kerana tuan-tuan yang mulia, kita sebenarnya tak semudah. Zaman yang kita duduk sekarang ni zaman yang penuh dengan cabaran, penuh dengan rintangan, ranjaunya banyak. Kalau kita tak nampak pun dah susah dah. Syaitan, bisikan-bisikan dia, nafsu, mainan dia, lain lagi benda-benda lain lagi, dengan dunia, dengan perempuan, dengan itu, dengan ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan senang nak dapat keredaan Allah. Jadi Allah bawa agama, dan Allah pilih nak bawa agama ni. Allah pilih syakhs, seorang yang mempunyai syakhsiah yang tidak ada tanding. Allah pilih Muhammad. Muhammad ni dipilih untuk jadi orang yang membawa agama. Dan Muhammad ni bila dipilih, dia mesti cukup tulen. Dia tidak ada sikit pun palsu, tak ada. Sebab itu perkataan Muhammad tidak ada langsung dusta. Perbuatan Muhammad tidak pernah sekalipun khianat, dengki, tak pernah. Jauh sekali nak menyakitkan orang, jauh sekali nak memperdayakan orang, tak pernah, tak pernah. Muhammad ni kalau nak cerita tuan-tuan memang tak habis. Tuan-tuan kena tunggu sampai azan subuh baru selesai. Tapi itulah Muhammad. Saya nak cerita untuk itu baru Muhammad, belum agama. Islam ni, ya Allah, indahnya Islam, cantiknya Islam. Saya baru ni baca satu hadis. Nabi nak beritahu, Nabi sebut ahabbud dini ilallahi al-hanafiyatus samhah. Agama yang paling Allah paling suka sekali ialah din Nabi kata al-hanafiyatus samhah. Agama yang paling Allah suka, agama Hanafiyah. Hanafiyah ni apa? Kecenderungan kepada kebenaran, lebih menjadi keputusan daripada kebatilan. Bukan senang orang boleh buat keputusan benar ni. Nak jatuhkan hukuman benar, sedangkan orang yang depan dia tu mungkin kalau kira kesian kat dia, anak dia sendiri. Samha ni mudah, simple, dia tak menyulitkan kalau nak dibandingkan dengan Bani Israel. Jadi saya baca tu cerita tu, sebenarnya
Nak cerita Bani Israel dulu susah. Kalau satu-satu kekotoran kena dekat tangan, najis kena dekat tangan, macam mana nak buat dia? Kena ambil pisau toreh buang. Daging tu kena buang. Kalau kena dekat kaki, buang. Cuma satu tempat dia, dekat buntut tak kena buang. Kalau kena buang buntut, habis. Nak berak macam mana lagi? Lain semua kena buang. Kena. Kalau kena dekat baju, kena gunting buang. Ini memang disebut dalam agama Yahudi dulu asal. Maka dengan itu, satu ketika satu orang sahabat dia tengok Nabi buang air kecil, Nabi duduk. Maka satu sahabat kata, macam perempuan kencing. Kerana perempuan ni dia kena kencing duduk, mana boleh berdiri. Berdiri habislah basah semua. Jadi dikata Nabi itu macam perempuan. Nabi nak beritahu betapa harganya nikmat Islam yang Allah bagi ni, yang tak perlu digunakan pisau untuk kikis, dengan air pun cukup. Walaupun kita kata buang air kencing berdiri pun tak apa, tapi bayangkan kalau pancutan dia berdiri ni, dia akan kena kaki, kena seluar. Walaupun kita kata zaman sekarang pakai air je, tapi ingat dulu kena pakai potong seluar. Kamu tiap-tiap air kena gunting, jenuh kamu nampak seluar. Beli seluar baru, potong. Apa hal mak kata kena ni, isteri kata kena potong? Alah tadi kencing kena. Jadi Allah mudahkan. Itu Islam ni agama yang cantik. Jadi untuk Islam ini, tuan-tuan yang mulia, macam mana nak datang Islam? Allah letakkan dua manusia yang menjadi contoh dan tauladan untuk menjadi ikutan manusia melihat keindahan dan kecantikan Islam. Satu manusia nama dia Abu Bakar. Kamu tengok Abu Bakar, kamu akan terpegun dengan kehebatan dia, dengan ikutan dia kepada Nabi yang tidak pernah berbelah bagi. Orang kata lidah mana yang tak tergigit? Abu Bakar dengan Rasulullah. Tak pernah sekalipun timbul perasaan keliru, celaru, ragu-ragu, benci, marah, dendam. Tidak pernah. Kasih yang amat dalam. Sebab itu Allah bayar untuk Abu Bakar satu harga mahal, di mana 88 pintu syurga akan panggil nama Abu Bakar. Orang kedua selepas Rasulullah masuk syurga, Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Bakar ni saya tak nak cerita panjang, dia memang hebat. Sampai Nabi kata dalam hadis, hubbu Abi Bakrin wa syukruhu wajibun ala ummati. Mencintai Abu Bakar, menghargai Abu Bakar suatu kewajiban. Bayangkan macam mana puak Syiah boleh begitu biadab dengan Abu Bakar. Jangan kita ambil dengan sedikit pun kefahaman ini. Kerana benci Abu Bakar, benci Rasulullah. Benci Rasulullah, Allah benci. Allah benci, Rasul benci. Tak ada tempat. Itu Abu Bakar. Itu untuk penyokong, untuk orang yang serta dokong perjuangan baginda. Tapi di satu sudut lagi, ialah orang yang menentang. Orang yang menentang ini juga bukan calang-calang orang. Allah tak pilih orang bawahan ni. Allah tak pilih orang biasa-biasa. Allah pilih orang yang amat hebat kedudukannya. Abu Lahab. Abu Lahab ni bukan sebarangan. Orang yang cukup hebat segi pengaruh, kedudukan dan sebagainya. Dia ni dipilih untuk menjadi penghalang besar, menjadi orang yang awal-awal membuka laluan. Kalau orang lain menentang, mungkin kesan dia tak seperti Abu Lahab penentangan dia. Penentangan dia cukup dahsyat. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah letakkan, nak tunjuk kebencian Allah, Allah letakkan nama Abu Lahab dalam Al-Quran. Abu Lahab ni tuan-tuan ingat siapa? Dia ni memang antara dia dengan baginda ni sebenarnya anak buah dan bapa saudara. Kerana bapa baginda dengan Abu Lahab saudara sebapa, bukan seibu.
Tapi sebenarnya lebih hubungan, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Di mana baginda Rasulullah dengan Abu Lahab adalah berbisan. Mereka ni berbisan rupanya. Kerana dua anak gadis baginda, bukan satu, dua. Satu bernama Ummu Kulthum. Nabi jodohkan anak Nabi perempuan ini dengan anak Abu Lahab yang bernama Utaibah. Diperjodohkan dua anak, antara anak Nabi dengan anak Abu Lahab. Mana menantu baginda ialah anak Abu Lahab bernama Utaibah. Satu lagi Nabi kahwinkan juga, mana hubungan lagi rapat, yang bernama Ruqayyah, pun bertemu jodoh dengan anak Abu Lahab yang bernama Utbah. Bayangkan Allah buat ni tuan-tuan ni, ini semua Allah sengaja buat ni. Macam Allah buatkan ibu baginda wafat, bukan saja-saja, memang disahajakan, disengajakan. Bapa baginda meninggal ketika baginda dalam perut ibu 2 bulan, disengajakan. Untuk apa? Untuk kita melihat kesempurnaan Islam, kesyumulan Islam. Jadi bila hubungan punya macam tu, punya rapat. Tapi tuan-tuan yang mulia, kalau kita baca sejarah Abu Lahab, macam mana jahat dia, mulut dia, tangan dia, dia orang dekat dengan Nabi, dia bisa dengan Nabi. Bila semua hubungan ni dilupakan, dibuang, dia buat penentangan, tak ada orang boleh menentang. Dalam sejahat itu pun, dalam sepongkak itu pun, sebenarnya apa yang berlaku dalam hadis saya di sini, bila ditanya tentang Abu Lahab, macam mana keadaan dia, Abu Lahab mengeluh kesengsaraan, penderitaan dia. Tapi kata Abu Lahab, illa annahu khuffifa anni, melainkan Allah ringankan saya, kulla yaumi Isnin, setiap hari Isnin. Kita hari ni Isnin, Isnin berakhir tadi maghrib. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Isnin. Setiap Isnin Allah ringankan azab, Allah kurangkan. Dia kata illa annahu khuffifa anni kulla yaumin, kulla yaumil Isnin, setiap hari Isnin Allah ringankan saya. Fa amussu min baini asba'ayya hataini, maka saya dapat isap daripada 2 jari saya ni ma'an air. Dalam neraka Allah bagi dia air, setiap Isnin dia dapat isap air. Bayangkan atas apa jasa dia, apa sebab dia. Dia kata biqadri hadha asyara bi ra'si isba'i, dia kata Allah bagi dia minum, dia isyaratkan tunjuk ni dia dapat minum. Itu sebenarnya yang Allah bagi itu adalah nilai kebaikan yang pernah dibuat oleh Abu Lahab. Mana Allah bayar pada dia, ini ambil bayaran dia, iaitu atas perasaan yang pernah ada dalam hati Abu Lahab ketika mana hamba Suwaibah, hamba Abu Lahab bernama Suwaibah al-Aslamiyah, wa inna dzalika bi'ataqi Suwaibata jariyati, dia kata sebab apa Allah bayar? Sebab yang demikian itu saya telah memerdekakan hamba saya. Indama basyaratni bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana Suwaibah datang bawa berita kepada tuan, Aminah telah melahirkan seorang putera laki-laki. Dia dengar, dia seronok, bukan ketawa saja seronok, bukan bagus macam ni lah, lahir laki-laki banyak lagi bagus, dia perempuan dia banyak, apa jadi? Dunia ni bagi laki-laki banyak sikit, ini sekarang perempuan. Sampai sekolah kadang-kadang perempuan lebih pada laki-laki. Maka dia kata laki-laki bagus. Bukan gembira macam tu. Dia gembira, kemuncak gembira dia, engkau aku bebaskan, dia lepaskan, dia merdekakan hamba. Hamba ni harta. Zaman dulu hamba adalah harta.
P. Ramlee buat 3 Abdul tu contoh lah, walaupun tak sebenarnya contoh macam tu hamba. Hamba ni harta, dia boleh beli, boleh jual, dan boleh diwarisi. Baginda sendiri dapat mewarisi harta bapa yang ditinggalkan pada baginda. Ummu Aiman, hamba yang ditinggalkan pada baginda, harta. Jadi tuan-tuan, bila memerdekakan hamba ni, satu perasaan gembira yang amat. Rasa gembira itu nilai dia setiap Isnin. Kalaupun kejahatan dia tidak sama sekali setimpal dengan kebaikan dia tadi, jahatnya kejahatan dia, kesombongan dia, kebongkakan dia, tapi tetap ada nilai dan harga. Bayangkan tuan-tuan, kalau disebut dalam syair, dia kata idza kana hadza kafiran ja'a dzambuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada. Dia kata bila mana adalah orang yang kafir ini, yang Allah cela dia dalam surah Tabbat Yada, dalam neraka Jahannam, dalam neraka dia kekal mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Dia kata datang orang yang jahat ini setiap hari Isnin, daiman, setiap Isnin diringankan dia dalam neraka sebab gembira dengan kelahiran Muhammad. Fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Apa sangkaan kamu sekiranya seseorang itu hidup dia sepanjang usia gembira dengan Muhammad dan mati dengan tauhid yang Muhammad bawa? Allahu akbar. Kalau dalam seketika macam tu pun harga di setiap Isnin direhatkan, bayangkan kalau kita sepanjang hidup gembira dengan Muhammad. Allah, tuan-tuan yang dimuliakan, sebenarnya Muhammad ini adalah seorang yang sangat hebat. Jadi kita ambil satu rumusan bahawa orang yang hebat ini kita perlu terus berusaha kenal dan kenal. Kita terus mempelajari dan mengenali hidup baginda supaya timbul rasa kasih yang tak sudah, kasih kita pada baginda, asyik kita berselawat. Kerana cinta Nabi ini dia tak cukup dengan ceramah, kita ada qasidah, kita ada selawat dan berbagai-bagai usaha untuk timbulkan perasaan ini. Ini insya-Allah akan memberikan kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan, wallahu alam bisawab, saya rasa cukup. Kerana saya dulu pernah hadir majlis Maulidir Rasul kali pertama masa saya belajar di Yaman. Saya duduk sebelah syekh saya di rumah syekh. Majlis dibuat lepas insyak macam inilah. Ramai di rumah syekh, macam-macam ulama-ulama datang, pelajar-pelajar datang, orang berpangkat-pangkat pun datang dengan berbagai-bagai hidangan dalam tu. Makanan ada, rokok yang panjang tu pun ada. Majlis selawat lah, qasidah. Saya kali pertama saya tengok, saya seronok, hati saya seronok, sampai saya tak sedar seronok dengar azan. Saya tanya, azan apa? Subuh. Rupanya dah subuh. Lama macam tu. Jadi tuan-tuan yang mulia, itulah cerita Nabi, memang tak habis. Alhamdulillah kalau UTM telah buat program yang macam ini, saya rasa program ini memang tepat. Kalau dibuat lagi setiap tahun, setiap kali panggil lagi penceramah, isikan lagi, nak sedapnya ceramah dan makan. Dia kena ada makan. Kalau ceramah kosong tak ada makan, tak jadi, kena ada jamuan makan. Panggil siapa? Tumbang, lembu, kambing, buatkan jamuan. Kena pernah sampai satu ketika jamuan besar-besaran dibuat atas menyambut keputeraan baginda. Cerita kita nak timbul. Allah kata dalam Quran, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah suruh kita gembira. Kalau orang kata ingat Nabi wafat, nah ingat Nabi wafat tak boleh gembira. Ingat kelahiran Nabi, timbul gembira. Kerana Allah kata falyafrahu, maka gembiralah. Gembira kita dengan cara kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup. Minta maaf kalau ada kasar, kalau ada silap.
Ada apa-apa, kalau nak tegur, boleh direct, boleh telefon. Jadi mudah-mudahan dan minta doa. Saya datang daripada Kampung Baru, Kuala Lumpur. Saya ada buat madrasah. Saya ada madrasah sendiri di Kampung Baru, di mana saya ada pelajar tahfiz dan pelajar pondok. Ada 30 perempuan, 70 laki-laki sedang belajar di madrasah saya di Kampung Baru. Jadi mungkin kita letak sujadah kat belakang. Kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang sikit lah ke madrasah ustaz, maka tuan-tuan boleh buat sumbangan. Kerana saya sebenarnya buat madrasah dengan tidak mengenakan apa-apa bayaran kepada pelajar. Belajar free, makan free, semua free. Jadi duit-duit datang daripada sokongan ramai. Bantu-bantu saya dan saya biaya untuk pelajar-pelajar. Mungkin yang malam ni siapa nak bagi sikit sumbangan, tuan-tuan letaklah mana-mana kita ada sujadah kat belakang. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas tuan-tuan akan memberi kebaikan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Kalau salah silap boleh tegur, boleh ambil nombor telefon, boleh Facebook pun ada, tuan-tuan boleh tegur saya kalau silap. Dan mudah-mudahan saya rasa ada poin yang saya sebut tadi di awal, saya tekankan kepada Syiah, tuan-tuan sebarkan. Kerana benda ni bahaya. Kerana benda bahaya. Syiah dia boleh bunuh kita. Dia tak bunuh Yahudi, tapi dia bunuh Sunni. Memang bunuh. Saya duduk di Pakistan. Bila datang 10 Muharram habis. Ulama-ulama, guru-guru saya ada 1 tahun 4 orang ditembak dan dibakar. Dah mati tembak tak cukup, dia ambil petrol tuang, dia bakar. Sampai macam tu. Orang Yahudi pun tak bakar macam tu. Ini Syiah. Memang setiap tahun. Memang kes tak selesai. Jadi tuan-tuan, memang kita tak ada musuh dengan dia orang, tapi kita kena jaga. Dia bawa satu pendekatan nikah muta'ah. Nikah muta'ah ni tak pakai wali, tak pakai saksi. Bayangkan kalau satu perempuan dia dah ada suami buat muta'ah, apa jadi? Kalau laki-laki ada isteri buat muta'ah, itu pun kita kata haram, melayakkan dia untuk hukum rejam sampai mati. Ini isteri. Wal'iyadzubillah. Kenapa sampai begitu? Kerana orang Syiah ni dia mengatakan itu satu jihad. Jihad, dia boleh kata orang nikah halal pun dia tak anggap malam pertama tu perjuangan sampai jatuh katil. Malam ni kita berjuang betul-betul. Isteri terkejut. Abang nak berjuang mana? Ni tengok katil kita ni. Tak adalah sampai berjuang. Senyap-senyap sudahlah. Itu rezeki kamu, hujan lebat. Tak payah. Taklah anggap itu satu perjuangan. Mana ada orang bila bersama isteri, berjuang. Bapak pun beritahu anak semalam bapak berjuang dengan mak. Ada pula berjuang apa. Ini Syiah ni, bahalul ni, dia anggap itu perjuangan. Muta'ah tu perjuangan. Kemudian tuan-tuan dipukul badan. Dia ambil pisau kecil, rantai, dia pukul badan. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi beli kapak bagi dia. Dah ni, pukul dengan kapak ni. Pisau tu nak jadi apa? Bagi dia gergaji tu, potong kepala tu. Bodoh punya kerja. Pukul badan lah. Itu semua Allah nak tunjuk ini kebodohan. Satu kefahaman. Tapi yang peliknya pensyarah boleh terikut. Kalau pelajar tu biasalah. Pensyarah profesor pula tu, doktor lagi ada, boleh ikut Syiah. La ilaha illallah, bahalul ya Allah. Tuan-tuan jangan heran benda ni berlaku. Jadi sebab itu kena jaga. Jangan, mudah-mudahan semua selamat, tak ada kita dengan terpengaruh. Kita jaga kawan-kawan. Beritahu, bisik, jangan kita terpedaya dengan kefahaman-kefahaman yang sedang masuk yang boleh merosakkan kita. Jadi wallahu alam bisawab, sampai di sini saja apa yang dapat saya perkatakan, dan ucapan jutaan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat sama kita amal dan sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.